warahmatullahi wabarakatuh. Okey ke Sang? Siapa dah dengar, please say yes. Okay, sounds good. Alright. Siapa dah buat wash party, thank you very much. Let's start. Kita niat lah hari ni you all untuk kita jadi orang yang terima kasih semua ya. Kita share buat wash party, terus niat. Saya nak beri masa cuma 20 minit saja untuk live ni sebab saya ada kerja lain lepas ni. So only 20 minutes saya nak share beberapa tips macam mana kita nak kekal tenang. Okay, so kita mulakan dengan majlis dengan Al-Fatihah dan niatkan semoga siapa yang menonton ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal istiqamah dalam kebaikan, sentiasa cinta pada ilmu, sentiasa mendoakan orang lain, sentiasa membersihkan jiwa. Ya, insya-Allah Allah jadikan kita orang yang beriman, insya-Allah. Al-Fatihah. Silakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat baginda, kaum tabi'in, para soleh, guru-guru kita, ibu bapa kita dan semua muslimin dan muslimat daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tahniah, bagus Marina. Betul, kita dalam zaman kita tak tahulah mendekati akhirat atau tidak ya. Terutama kita nak maintain +7 zuhud. Zuhud means hilang cinta dunia. Salah prinsip kedua dalam transformasi diri ya. First kita kenal diri kita ni tak kekal di dunia, kita dilahir di zaman roh, lepas tu alam fana, alam rahim, lepas tu alam fana. Kita doakan semua frontliners ya. Kali ni insya-Allah Bunda akan bersama dengan seorang staff nurse di Hospital Penang, frontliner ya. Muhammad Hafiq, thank you very much for your long doa, masya-Allah. Terima kasih. Kita nak niatkan kalau boleh hati kita ni penuh dengan kebaikan saja ya. Dan macam mana kita nak kekal, bukanlah tak ada benda yang kekal di dunia ini, tapi kita mesti ada formula macam mana kita nak sentiasa tenang. Bunda punya pendapat ialah bayangkan hari ini hari terakhir kita. Itu saja. Setuju tak you all? Kalau kita ingat mati, ya Allah, mungkin hari ni pukul 3 petang aku macam Allah hantar surat daripada surat, okey, Maya hari ni pukul 3 petang malaikat maut datang nak ambil nyawa. Masa tu kita gundah gulana ke, kita akan tenang. Tentu kita akan tenang. Masa tu kita dah tak fikir orang, kita dah tak fikir dah suami kita, anak kita, cucu, menantu, kerja, followers, tak fikir dah. Masa tu kita fikir macam mana kalau tiba-tiba sakratul malaikat maut datang ambil aku tu, macam mana ya. Malaikat maut boleh ambil kita ni sama ada dua cara. Sama ada nyawa kita keluar macam nyawa keluar daripada cerik yang halus, mudah, air yang keluar daripada cerik, ataupun keluar daripada liang bulu roma, kita rentak nyawa kita. Dan keadaan malaikat maut tu apakah dalam keadaan wangi, bersih, ataupun dia punya kaki di bumi, kepala kat langit, letak nyawa kita. Dua saja. Lepas tu kita nak tahulah kita husnul khatimah ke su'ul khatimah. Dan kalau kita ni hari terakhir, kita punya automatik. Siapa tengah live ni automatik you all akan share, akan nak semua orang mendapat ketenangan. Ya, kita akan watch party, kita akan share, kita panggil family, jom you all. Macam mana kita nak positif ni. Kita dah nak masuk 2 minggu, nak kena 2 minggu lagi.
Walau apa berita baik kita dapat, tetapi tidak sama dengan ketenangan yang kita ada kat diri kita. Sebab diri kita sebenar ialah roh kita, ya Allah, yang akan kembali menemui Allah. Dan tengok orang yang sakit tu, saya cakap orang sakit COVID semalam, ya Allah, sakit ni Tuhan yang tahu. So kita doalah, kita doakan Allah beri pengampunan siapa yang sedang menghadapi penyakit ni. Dan Allah beri perlindungan, kesejahteraan, keampunan kepada semua frontliner yang berjuang. Ya Allah, kita duduk rumah. Diorang ni terpaksa keluar, pergi hospital, pakai protection. Tengok, nak kerja penat, dia tinggalkan rumah, sampai rumah pula nak kena basuh baju. Macam-macam lah precaution, a lot of things they have to do. Kan? So bila kita ingat, kita rasa empathy, simpati lain. Dan bila kita rasakan kita ni akan menerima Allah bila-bila, kita akan masuk ke hari ni pula hari tahun ke betul-betul hari kematian, kembali ke rahmatullah ayahanda saya Haji Muhammad Haji Busu, seorang insan yang buat saya jadi macam ni lah. Ya, pada tahun 1994 ayah saya meninggal, dan banyak yang beliau ajar saya tu yang jadi saya seperti hari ini. Saya bersyukur siapa yang sudi dengar sedekah Fatihah pada ayah saya. Dan saya yakin mak ayah kita sekarang di alam barzah. Ya, di alam barzah tu kita dua saja. Sama ada kita taman syurga atau kawah neraka. Allah, kalau kawah neraka nak buat macam mana kita, ya Allah? Nak buat apa? Apa ada pada di dunia ini tak guna. Rumah kita walau cantik macam mana, duit kita walau banyak macam mana, keluarga kita walau macam mana sayang kat kita pun, kita seorang-seorang kat alam barzah. Kita seorang-seorang kat alam barzah. Bertanam aja 3 langkah orang pergi, Allah, malaikat pun dah tanya. Masa tu siapa yang nak menjaga kita? Segala Quran yang kita baca sebelum subuh menjaga kita. Apakah bekalan kita cukup tak nak ada alam barzah? Dan kalau kita di taman syurga, alangkah indahnya, alangkah indahnya, alangkah indahnya kalau kita di taman syurga, kan? So kalau aktiviti kita hari ini kita nak stres, kenapa kita nak stres tentang dunia ini? Kita patut stres tentang akhirat kita. Bila kita bimbang tentang akhirat kita, takut pada akhirat kita, kita akan tenang di dunia. Sebab kita tahu kita akan melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kita pada Allah, dan setiap ketaatan membawa ketenangan. Setiap kemaksiatan membawa kepada tekanan. So kita nak kekal positif, nak kekal tenang, jadilah orang yang taat. Tapi kita tidak boleh taat kalau kita tidak ada ilmu. Kita tak tahu hukum fiqh, kita tak tahu nak solat macam mana, aurat macam mana, kita tak tahu. Dan semoga siapa yang menonton ni, kalau kita payah lagi membuat benda yang baik, kita masih dalam keadaan kedegilan, ya, bagi wanita-wanita yang, kita doakanlah siapa yang payah nak tutup aurat, masih susah tu, kita doa. Siapa menonton ni dah 1,100 orang, 1,000 orang, punya 100 orang, doalah untuk diri kita, untuk saudara kita, untuk siapalah. Wanita, jagalah aurat kita. Sebab kalau tak jaga aurat kita, kesian suami kita. Suami kita akan bertumpuk-tumpuk dengan dosa. Apabila suami kita banyak dosa, macam mana suami kita nak jadi baik, ya Allah? Macam mana suami kita nak solat tepat waktu? Macam mana suami kita nak baik dengan anak-anak? Macam mana suami kita nak baik pada ibu dia? Macam mana suami kita nak jadi setia pada kita? Macam mana suami kita tak nak lara main handphone, main game? Macam mana suami kita tak nak lara asyik tengok berita, WhatsApp sana, WhatsApp sini, viral sana, viral sini? Kalau kita tak gembira duduk dengan suami kita kat rumah ni, kita tengok kenapa suami kita tidak boleh taat, kenapa suami kita tidak boleh baik. Takut satu faktor dia. Yang kedua faktor kita, faktor kita sebagai isteri ni, kita bukan isteri yang membahagiakan suami dengan amalan kita yang baik. Takut kita ini melakukan dosa yang kena pada suami kita. Terutama wanita ni aurat lah. Kalau boleh, buanglah file lama-lama kita, delete lah profil kita yang nampak aurat tu. Delete semua file status kita yang tak elok tu, delete kan you all. Because kesian suami kita. Dia dah terima akad nikah, aku terima nikahnya. Dengan hanya satu nikah, semua yang haram jadi halal. Berpindahlah kita punya ketaatan daripada Allah Rasul ibu kepada Allah Rasul suami dengan satu lafaz nikah.
Ya. Dan kalau kita dah janji, kalau kita para suami pula you all, kalau yang tak ada niat nak bawa anak isteri ke syurga, alangkah ruginya. Dan nak zaman macam ni, kita tak tahu siapa nak kena you all. Kita tak tahu, anyone can do it. Saya semalam bercakap dengan seorang yang kena satu keluarga, 4 orang kena. Duduk satu bilik 4 orang. Allah ya Tuhanku. Kalau kita duduk satu bilik 4 orang dalam keadaan sakit tu, kalau kita tidak mengambil masa untuk meningkatkan akaun emosi kita, berkasih sayang, meminta maaf, menghargai cakap sayang. Kita kat rumah ni duduk dalam pagi-pagi, kalau kita tidak mengambil masa untuk lebih menghormati suami, untuk lebih mempercayai suami, untuk lebih mengatakan kita bangga dengan dia. Setiap kebaikan yang suami buat, dia ambil wuduk awal pun bangganya, bestnya abang sembahyang awal, bestnya abang jadi imam, bestnya abang buat anak-anak. Tolong fokus pada kebaikan suami. Dan bagi para suami pula, hargailah isteri anda. Kalau selama ni isteri anda duduk rumah, buat kerja macam-macam, pergi shopping, bila anda kena pergi beli shopping, salah tak kenal saya, hargai. Ya Allah, selama ni aku tak pernah hargai isteri aku. Dia pergi beli lauk, dia masak lauk, aku tak pernah hargai. Kini aku kena buat. Kalau selama ni isteri aku menjaga anak-anak dengan lemah lembut, baru aku tahu selama ini suami isteri aku banyak buat kerja. Ya Allah, so apa kata hari ini kita niat untuk kita tenang, kita tingkatkan kita punya sifat menghargai anak-anak kita, isteri kita, suami kita, increase your appreciation pada manusia. Yang kedua ialah kita tingkatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita tidak tingkatkan kesyukuran, macam mana umur kita nak bagus. Okay, so bila kita hidup rasa macam last day, kita dalam sakratul maut macam mana, kita alam barzah macam mana, bayangkan pula kita bangkit pada mahsyar. Kita bangkit pada mahsyar ni you all, kita tak tahu pada mahsyar nanti kita bangkit adakah di bawah lindungan arash ataupun di matahari sejengkal atas kepala kita. Kalau matahari sejengkal macam mana? Berpeluhlah kita, ada orang berpeluh sampai buku lali, ada orang sampai lutut, ada orang sampai dada, ada orang tenggelam dalam peluh dia. Allah ya Tuhan. Panasnya kita menunggu saja tu dapat buku, belum dapat lagi buku. Dan ada orang, saya pernah dengar kisah Tuan Aziz, dia kata sampai dia penat tak tahan, dia kata ya Allah, masuk neraka pun tak apalah, aku dah tak tahan tunggu. Macam kita tunggu tak tahan macam tu lah. So kalau kita dalam masa kita ada musibah ni, kita ada wabak, dah tahu kita boleh mati bila-bila, kita duduk rumah, kita dah tak sibuk sangat selama ni, sibuk sana, sibuk sini, nak solat tepat waktu, tak boleh ada meeting sana, meeting sini, kita boleh atur hidup kita. Boleh atur. Pagi ni, okay, dengar live, lepas tu nak duha, lepas tu mungkin nak senaman, lepas tu kita nak buat some deep work, apa, siapa nak menulis, siapa nak buat kreativiti, apa nak buat, nak homeschool anak-anak, anak nak dah bangun, nak breakfast apa, nak makan sihat ke nak makan sedap saja, bincang dengan warga rumah, okay, hari ni kita nak makan pukul berapa, nak makan sihat, nak minum air apa, nak tentukan kita jaga 5 aspek tu lah, kesihatan kita, ilmu apa nak dapat, intelek kita, emosi apa kita nak guna, nak kasih sayang, rohani kita solat macam mana, hubungan silaturahim macam, jaga 5 ni. Everyday tengok apa langkah untuk kesihatan, apa langkah untuk ilmu, apa langkah untuk menjaga emosi, apa langkah untuk menjaga hubungan dengan Allah, apa langkah untuk menjaga hubungan dengan manusia. Ambil masa, saya pun kena ingatlah, ambil masa untuk telefon adik-beradik, untuk telefon saudara mara, tanya khabar. Kalau tak sempat telefon tu, ada hantar voice message, katakan kita sayang pada dia, kita hargai dia, kita rindu dia, kita doakan dia. Because manusia akan suka terima message yang penuh kebaikan, ketenangan. Lepas setiap you cakap kat orang, you sayang dia tu, itu akan meningkatkan you punya energy sendiri. Whatever good that you do, you cakap baik, that words go to your brain tu keluarkan peptide yang betul, you bahan genetik you akan betul, dan you akan dapat badan yang sihat. Dan juga makan makanan you, please stop all the processed food, ya, makan raw food. Saya kat rumah tu yang raw tu, yang tak sempat dah nak habis tu, buatlah sup, blend sup tu, ya. Saya makan semalam, saya tak habis, you panaskan balik, blend untuk blender, minum sup tu. Jangan buang walau sikit, walau satu batang sayur pun jangan buang. Simpan, guna balik, panaskan, lepas makan masuk fridge, masuk dalam bekas, panaskan. Kalau tak habis, blend, minum sayur tu. Tentukan every nutrient you makan tu sihat. Banyakkan makan sayur, banyakkan makan buah, banyakkan makan benda. Kalau nasi tu tukar pada brown rice,
kurangkan makan benda proses, gula, garam kecuali makan garam bukit atau Himalayan salt. Garam putih kurangkan, nasi putih kurangkan, tepung putih kurangkan, gula putih kurangkan. Kita nak semua ni menyebabkan inflammation. Dan inflammation badan kita, inflammation otak menyebabkan depression. So kalau kita banyak depression, tengok makanan kita, mungkin makan tak sihat. Kalau kita banyak sesama alergi, mungkin kita banyak racun-racun kat badan kita. So minum air rebusan yang saya ajar tu kan, ambil kunyit, ambil halia, ambil serai, kalau ada lengkuas, kalau ada temulawak, whatever root, bahan-bahan yang akar-akar kita ada tu, potong-potong kecil-kecil, campurkan dengan rempah biasa, cengkeh, pelaga, temulawak, kayu manis, ketumbar yang kita masak untuk kari, taruh semua tu, masak air panas, rendam, dan taruh dalam boiler. Kalau nak panaskan, boil sekali lagi. Itu dah masuk satu flask, mana pergi minum tu saja. Because segala benda yang natural Allah buat ni, Allah buat jadikan benda ni untuk badan kita. Kita daripada tanah, root pun daripada tanah. So when we meet, dia akan match. So kita punya sel akan dapat bahan yang baik. Dan bila kita ada amino acid yang baik, tentu kita punya genetik terbuat daripada amino acid. So kalau kita makan amino acid yang baik, tentu genetik pun kita baik. So makan benda natural, makan madu, makan kurma, minyak zaitun, minyak kelapa dara, minyak habatus sauda, all this. Habatus sauda sangat bagus sebab dia precursor to this called pregnenolone. Dia ni precursor to all good hormones. Ya. Dan lemak ni bukan tak bagus. Kita jadi lemak sebab makan gula yang tak diproses. Tapi kalau kita makan lemak yang bagus seperti badam. Tapi kadang-kadang kita ni rasa nak makan badam, kacang, walnut tu rasa mahal. Tetapi ada maksud hadis, apakah sedekah yang paling baik? Sedekah pada diri kita. Apakah sedekah pada diri kita? Kita makan benda yang sihat. Kalau kita nak makan badam, kita kata mahal. Tapi beli handphone, kita beli handphone mahal. Tapi makan, tak nak makan yang mahal. Mahal macam mana sangat? Ya, kalau kita makan brown rice, mungkin mahal. Tetapi katakanlah harga 2 kali ganda, makan banyak mana sangat. Tetapi handphone yang canggih, yang macam-macam phone untuk ambil selfie atau Facebook, apa kita dapat? Itu semua merosakkan hati, tidak membina jiwa. So apa kata hari ini untuk tenang, kita jaga fizikal kita, minum air yang siraman, Bunda cakap tu. Yang kedua, makan kekacang yang sihat, pistachio, walnut, badam, cashew nut. Dan bagus lagi kalau makan nuts ni dengan salad, dengan daun-daun sayur-sayur tu. Dan kalau tak ada sayur pun, ambil apa-apa ulam yang kat rumah kita ada tu, kita blend. Ya, segala ulam-ulam yang kita ada, contohnya daun ketumbar dah nak layu semua tu, ambil semua sayur-sayur kita, ulam-ulam yang kat dalam fridge tu, yang dah nak layu, dah tak nak masak tu, ambil, bersihkan, blend, minum. Lagi hijau, banyak bahan hijau, you makan lagi banyak kesihatan sebab dia ada penuh dengan antioksidan. Apa antioksidan? Dia bahan yang seperti dia mop tau. Antioksidan ni badan kita, bila kita hari-hari proses, kita ada panggil free radical, bahan kumuhan. So antioksidan ni dia akan pergi bersihkan semua bahan free radical. Contohnya kita potong apple, kita biar, kan dia jadi macam berkarat, tak elok kan, sebab oxidation berlaku, penuaan berlaku. So bila kita makan antioksidan, kita punya sel pun awet muda, kita badan pun sihat, kita banyak dapat bahan-bahan yang baik untuk genes kita. Okay, so go into jaga makanan you all tu, make sure your food is good, because setiap makanan yang tidak baik lead to inflammation of your brain, lead to depression, anxiety. Okay, itu dari segi physical. Tapi dari segi fikiran pula, orang jadi depression, anxiety ni, nak tenang ialah banyak orang takut. So hilangkan takut dengan tambahkan keyakinan. Okay, so bila kita banyak takut, risau, takut kalau tapi nanti ke macam mana, kalau saya tengok berita kita akan sakit. Tapi fokus pada yakin, ikhlas, syukur, optimistik, bahagia, tenang, membahagiakan, insya-Allah badan sihat. Dan kita ambil tindakan yang baik. Tindakan yang baik ni adalah tindakan yang membawa kita kepada kebaikan. Okey. So dah pukul 8, Bunda kena stop sini dulu. Ya, kalau boleh Bunda harap kita semua, siapa yang solat duha tu, banyakkanlah solat duha yang lebih banyak. Dan kita solat duha ni bukannya untuk kita murah rezeki. Kita solat duha ni untuk membayar cukai sendi kita. Bersyukur kita ada sendi, Allah jaga sendi kita. Okey. So itu saja, insya-Allah nanti Bunda akan live dengan staff nurse daripada Penang, frontliner. So harap tune in dalam pukul 9 agaknya. Kita akan post, kita nak belajar dan saling berdoakan siapa yang follow ni jadi lebih baik, bahagia dan membahagiakan. Segala yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.